Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pada malam ini kita sambung balik kisah Baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Nurul Yakin yang menceritakan bagaimana Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dakwah bukan saja di kalangan rakyat-rakyat ataupun orang-orang biasa, bahkan kepada pemimpin-pemimpin yang berada di sekitar kota Madinah Al-Munawwarah. Maka di antaranya Baginda sallallahu alaihi wasallam menghantar surat-surat kepada raja-raja yang tertentu agar mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara raja-raja yang dihantar, kebanyakan mereka tidak beriman dan ada yang di kalangan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab para pemimpin yang berada pada ketika itu tidak menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menyangka bahawa apabila mereka mengikuti ajaran yang dibawa oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam boleh menyebabkan kuasa mereka menjadi hilang. Namun sebenarnya Baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kamu masuk Islam, kamu akan selamat. Aku, yakni Rasulullah, sebagai utusan Allah kepada semua manusia, mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang manusia daripada melakukan kejahatan. Maka apabila kamu mengikut ajaran aku ataupun beriman kepada Allah, kamu kekal menjadi raja. Kamu kekal menjadi pemimpin. Pemimpin dan kamu akan membawa kebaikan yang begitu banyak. Adapun seandainya kamu menolak ajaran yang dibawa oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kamu akan menanggung dosa-dosa rakyat kamu dan kamu juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan raja-raja yang mendapat surat Rasulullah ini, ada di kalangan mereka yang merasa gerun dan ingin beriman, tetapi dengan sebab kesombongan, dengan sebab kuasa yang dia ada, maka kuasa yang ada menyebabkan kesombongan pada dirinya lalu menolak dakwah yang dibawa oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ada di kalangan raja yang mengoyak surat yang dihantar oleh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kali ini kita membicarakan mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar kepada pemerintah pemerintah Umman, satu tempat yang diperintah oleh dua adik-beradik yang tidak beriman kepada Allah. Maka dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar Amru ibnu Al-As. Amru ibnu Al-As ni seorang sahabat Nabi yang pandai berkata-kata. Sehingga apabila dia bercakap, ramai yang orang rasa terpegun, terpukau dengan kalamnya, dengan perkataannya. Lalu dikatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memilih Amru ibnu Al-As untuk menghantar surat kepada dua adik-beradik, yakni Jaifah dan juga Abdu. Dua adik-beradik ini dia ada kawasan-kawasan yang dia memerintah. Kawasan ni, di kawasan ini dialah raja, kawasan ni dialah raja. Dia dua adik-beradik, dan dia merupakan anak kepada Al-Julandi ataupun Al-Jalandi. Setengah kitab mengatakan Al-Julandi ayahnya, tapi dalam kitab ini mengatakan Al-Jalandi. Maka Ja'far ibnu Jalandi dengan Abdu ibnu Jalandi ini kedua-duanya adalah pemimpin. Maka Baginda sallallahu alaihi wasallam di antara orang yang Nabi suka berdakwah adalah para pemerintah, raja-raja. Kerana sesungguhnya bila raja itu beriman kepada Allah, akan mudah rakyat-rakyat mengikutnya. Dan dikatakan bahawa Baginda sallallahu alaihi wasallam bila nak berdakwah kepada golongan pemimpin, Rasulullah akan pergi berhadapan sendiri ataupun Baginda hantar surat.
Tidak sekali-kali baginda ini maknanya menyatakan keburukan raja-raja tersebut. Bahkan secara diam hantar surat hantar pada utusan. Ataupun kalau perlu raja itu nak berjumpa, Rasul akan pergi sudi berjumpa dengan raja tersebut. Ini cara Nabi SAW berdakwah kepada golongan-golongan pemimpin. Maka yang berdua tadi, Ja'far ibn Abdul ini, dia adalah pemerintah Umman. Bukan Oman ni, Umman nama tempat. Dalam surat tersebut, ini surat Rasulullah. Maka ditulis Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesuatu perkara kalau kita nak tulis, boleh tulis dengan nama Allah, tapi ingat perkataan kertas-kertas yang ada nama Allah ini kena jaga, kena hormati. Maka Nabi tulis dengan nama Allah supaya bila orang tu baca, orang tu sebut nama Allah. Sedangkan ayat yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhan kamu. Maka Nabi tulis dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, daripada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tulis pada Muhammad Rasulullah kepada Ja'far dan Abdu. Surat ini berasingan. Tulis. Maka ditulis, salam sejahtera kepada pengikut petunjuk. Aku menyeru kamu berdua dengan seruan Islam. Satu surat yang ditulis dua-dua tapi dihantar berasingan. Maka dia kata, aku menyeru kamu berdua dengan seruan Islam. Jadi bila adik dia baca, adik dia tahu Rasulullah ini hantar juga surat ke abang dia. Bila abang dia baca, dia akan tahu surat ini sampai juga kepada adik dia. Maka dia tulis daripada Muhammad kepada Ja'far dan Abdu. Tetapi surat ini dikatakan dihantar berasingan. Orang ni pun dapat. Bila abang dia dapat, surat ini sampai juga kepada adik dia. Bila adik dia baca, surat ini juga sampai pada abang dia. Maka dihantar. Dalam surat tadi mengatakan, aku, kata Rasulullah, menyeru kamu berdua supaya beriman kepada Allah. Islamlah kamu, anutilah Islam. Nascaya kamu akan selamat. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada manusia seluruhnya. Dan memberi amaran kepada mereka yang hatinya masih hidup, yang masih hidup hatinya, yang mau terima, yang boleh berfikir, supaya kalimah azab ini akan dikenakan kepada siapa yang engkar. Siapa yang engkar akan dikenakan azab, kata Rasulullah. Sekiranya kamu berdua menerima Islam, masuk Islam, maka kamu berdua tetap menjadi pemerintah. Ini setengah raja-raja dia takut kalau masuk Islam bagaimana kuasanya. Tapi Nabi sudah bagi tahu, kalau kamu beriman, kamu tetap menjadi pemerintah seperti biasa. Hanya kamu sudah beriman. Tetapi seandainya kamu berdua menolaknya, maka ketahuilah, takutilah, kerajaan kamu akan hilang. Kudaku, kata Rasulullah, kuda aku akan mengambil tempat di padang kamu berdua, dan kenabianku akan muncul di kerajaan kamu berdua. Maknanya kerajaan aku, nubuah aku, kenabian aku akan menghancurkan kerajaan kamu. Kuda-kudaku akan menyerang tempat kamu, akan menggantikan tempat kamu, dan kerajaan kamu akan hilang. Apabila kamu menolak dakwah. Apabila surat ini sampai, maka Amru menemui mereka berdua. Abdul bin Al-Jalandi bertanya mengenai perkara yang disuruh dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya bila sampai kepada Abdul ini, Abdul tanya, surat ni siapa tu ke abang aku? Katanya Amru, surat ni sampai juga. Aku rasa kamu baik hantar surat ini kepada abang aku, ataupun kamu bertemu dengan abang aku dulu, baru bertemu dengan aku, kerana dia lebih kuat pemerintahan dia, ataupun dia lebih berkuasa daripada aku, kata adik dia. Ini ada dalam kitab lain, tak ada dalam kitab ini, tentang dialog ini.
Lalu katanya, aku diperintahkan supaya datang bertemu dengan kamu. Kerana aku diketahui bahawa antara kamu berdua, kamu lebih lembut hati. Abdul ini adik, Jaifar ini abang. Adik ni jenis lembut sikit. Abang ini mungkin jenis keras sikit pada adik. Tetapi adik ni tak berani nak tu kecuali ikut abang dia. Keputusan duduk pada tangan abang dia. Kata adik dia ni, Abdul ni, baik mu pergi jumpa abang aku. Kalau abang aku Islam lalu. Aku ikut saja abang aku sebab kuasa dia lebih pada aku. Dan sekali-kali aku tidak akan mengingkari. Kalau abang aku tolak, aku pun tolak. Kata Amru ni, memanglah maknanya keputusan ada pada abangmu, tetapi aku pergi jumpa kamu ini, aku dapat rasakan kamu ni lebih lembut hati. Jadi kalau kamu sudah menerima Islam, apa kata kamu pujuk abang kamu masuk Islam pula? Katanya adik dia tadi. Maka ketika itu baiklah. Tapi sebenarnya apa yang membawa ni? Ajaran apa yang kamu bawa ni? Maka dia pun katalah, kata Amru, Rasulullah SAW menyuruh kamu mentaati Allah dan melarang kamu daripada buat maksiat, buat kejahatan. Raja tadi, Abdul tadi kata ini ajaran yang bagus. Ajaran yang bagus. Dan dikatakan bahawa baginda menyuruh kamu buat baik. Buat baik dengan cara macam mana? Buat baik dengan menghubungkan hubungan silaturahim. Dan melarang kamu, para raja-raja dan semua manusia ini daripada melakukan kezaliman. Dan mana-mana ada pemusuhan, maka hendaklah berdamai. Dan Rasulullah SAW menolak pengzinaan. Dan minuman arak hendaklah dihapuskan. Dan penyembahan batu, yakni patung-patung berhala dan juga salib, hendaklah dibinasakan. Maka ketika itu Abdul itu terfikir. Dia pun mula terfikir. Dari segi satu sudut itu bagus. Abdul kata bagus ajaran kamu. Adapun rakyat aku ni, aku tak pastilah dia boleh terima. Dia boleh terima kerana ini bercanggah dengan agama rakyat. Apa dia? Rakyat dia suka sembah patung berhala. Lalu dalam keadaan macam itu, Amru tanya kepada Abdul, bagaimana pandangan kamu tentang ajaran? Katanya ajaran yang dia bawa oleh Muhammad itu bagus. Dan dalam hati aku mahu menerima dakwah Muhammad. Tetapi keputusannya, kamu pergi jumpa dengan abang aku, tanya kepada dia, Jaifar tadi, kalau dia beriman, aku beriman. Kata Amru, baik, sekarang ini kamu boleh terima ajaran Muhammad. Kamu sudah dapat merasakan ajaran Muhammad itu bagus. Dia kata betul. Jadi kalau begitu, apa kata? Aku akan berjumpa dengan abang kamu, tapi mu kena ikut aku juga. Mu kena ikut aku. Biar aku cerita kepada abang kamu, dan biar kamu ada sama, dan kamu menyokong apa yang aku kata, nanti abang kamu mungkin akan bersetuju, ataupun boleh jadi abang kamu akan bertanya pandangan kamu. Kalau bertanya pandangan kamu, kamu nyatakan apa yang aku kata pada kamu. Maka Abdul ini bersetuju. Ini sahabat Nabi, Amru ibnu Al-As, seorang yang bijak. Dia tak pergi jumpa orang hak keras dulu, dia jumpa orang lembut dulu. Dia jumpa orang lembut ini hak baik dengan orang ni, maka dia minta supaya adik dia ni mana boleh tolong dia. Maka dikata alangkah baiknya apa yang diserukan. Sekiranya saudaraku mengikutku, nescaya kami akan menaiki tunggangan untuk berjumpa Muhammad. Kata dia, kalaulah saudara aku itu, abang aku ikut aku akan naik tunggangan terus jumpa Muhammad. Terus berjumpa dengan Muhammad.
dan beriman dan membenarkan risalah yang dibawanya. Tetapi saudaraku tidak mau meninggalkan kerajaannya dan tidak suka menjadi pengikut. Rasa-rasanya abang aku ini tidak suka menjadi pengikut. Dia nak orang ikut dia, nak jadi pengikut Muhammad, rasa-rasa berat. Tapi kalau abang aku itu setuju, aku akan naik tunggangan dengan abang itu, akan pergi jumpa Muhammad. Maka adik dia ni tak beri jaminan. Tak beri jaminan tentang abang dia. Maka Amru pun menjawab, sekiranya saudara memulai Islam, Rasulullah SAW akan melantiknya menjadi raja. Macam biasa, dia akan jadi pemerintah. Maknanya, dan dia juga akan tetap dengan pengikut dia. Jangan bimbang. Dia hendaklah mengambil zakat daripada orang-orang kaya. Bila dah jadi pemerintah, ambil zakat daripada orang-orang kaya dan agihlah kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin yang dalam kesusahan. Oh, kata Abdul ni, oh itu bagus. Ini akhlak yang baik, bagus. Tapi nak tanya, apa itu zakat? Dia pun tak faham, apa itu zakat? Maka Amru pun ceritalah, Allah Ta'ala telah berfirman, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Allah Ta'ala perintahkan supaya pemerintah tadi mengambil harta-harta orang kaya tadi sebagai sedekah yang wajib. Yang mana harta ini dapat membersihkan hati dia daripada sifat-sifat kedekut, daripada sifat sayang, dan dapat juga membersihkan hartanya daripada mengambil hak orang lain. Dan apabila sahaja kamu ada harta ataupun orang-orang kaya ada harta, bukan semua harta diinfakkan, hanya sebahagian kecil sahaja yang perlu diberi kepada orang-orang yang layak. Dan apabila kamu membayar zakat ini dengan sebab zakat, hidup kamu akan barakah, hidup orang-orang kaya akan berkat, dan rakyat pun akan menjadi makmur. Dan diceritakan lagi dengan panjang lebar lagi. Maka dalam keadaan macam itu, apa zakat yang perlu dibayar? Antaranya adalah harta-harta. Antaranya adalah binatang-binatang ternakan. Oh, dia kata, wahai Amru, zakat dikenakan terhadap binatang ternakan. Ya, harta binatang ternakan kami yang memakan tumbuh-tumbuhan dan minuman air, yang mana tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan dan minuman air itu daripada air kami sendiri pun kena juga. Katanya Amru, ya kena. Kata Abdul, demi Allah, aku berpendapat kaumku ini jauh negerinya dan bilangan mereka pula ramai yang tidak akan melaksanakan perkara ini. Aku rasa kalau dengar macam ni, takut rakyat aku ni tambah terima. Tidak mahu terima. Lalu Amru ibn al-As menerang lagi. Tak apa, jangan bimbang. Apabila sahaja orang-orang kaya ini dia mengeluarkan zakat, menyebabkan orang-orang kaya akan dikasihi oleh orang-orang miskin. Aku nak tanya, mana ramai di negeri kamu orang kaya ke orang miskin? Sudah ramai orang miskin pada orang kaya. Oh, kalau macam itu lagi baik. Maka harta-harta orang kaya akan diberi pada orang-orang miskin. Jadi dengan sebab itu orang-orang miskin pun hidup dia pun akan semakin baik, dan hubungan dia dengan orang kaya semakin baik. Bila dengar saja penerangan oleh Amr ibn al-As, akhir sekali raja tadi rasa setuju. Kalau macam itu, bagi diri saya tak ada masalah. Saya boleh terima, tapi apapun keputusannya, pergi berjumpa dengan abang saya, Jaifar. Kalau Jaifar abang saya itu terima, saya akan terima. Baik, kata Amr ibn al-As, kalau begitu, mari kamu ikut aku. Biar aku ceritakan kepada abangmu, dan kalau abang kamu meminta pandangan, kamu nyatakan tentang pandangan kamu. Akhirnya, Abdul ini membawa Amr tadi, Abdul tadi setuju, baik, mari ikut aku. Dia pun bawa lah jumpa abang dia, Amr tadi. Jumpalah. Maka Amr ibn al-As pun berdakwah kepadanya dengan percakapan yang lembut, mengajak dengan perkara-perkara yang baik, dengan penerangan yang begitu baik.
sehingga kelihatan abang dia juga agak berminat. Tetapi tidak beri keputusan. Kemudian daripada itu, kata Amru, kalau begitu kamu berbincanglah dua beradik kamu. Bincanglah dua beradik kamu. Maka berbincanglah Jaifar dengan Abdu tadi. Bincang dua beradik. Akhir sekali datang jumpanya Amru ibnu Al-As. Kami telah mendengar apa yang kamu kata. Dan begitu juga dengan adik saya telah mendengar apa yang kamu kata. Dan saya mendapati bahawa ajaran yang dibawa oleh Muhammad ini cukup baik. Dan kami juga merasa bersetuju. Apabila kami mengikut Muhammad, kami tetap menjadi pemerintah. Maka untuk pengetahuan, sesungguhnya kami berdua bersetuju beriman dengan Muhammad. Beriman dengan Allah dan Rasul. Akhir sekali bergembiralah Amru ibnu Al-As kerana misinya mengajak dua raja ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah raja yang beriman, yang kebanyakannya tak beriman. Maka ada beberapa kategori. Kategori yang pertama, raja ini berminat sangat dengan ajaran Muhammad. Tetapi apabila sahaja berjumpa dengan menteri-menterinya, menteri-menteri beri pandangan, akhir sekali menolak ajaran Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui dia punya dakwah tidak berjaya dengan raja ini, menyerah kepada Allah lalu pergi kepada raja yang lain. Kategori yang kedua, raja yang kedua pula, Nabi ajak berdakwah dia sangat berminat dengan Islam, tetapi minat sahaja. Bagus, ajaran Muhammad ini bagus, tetapi untuk beriman rasa-rasanya tak mau beriman. Menolak dengan cara baik. Ada raja yang ketiga. Raja yang ketiga dihantarnya utusan, maka utusannya dia hendak dibunuhnya. Maka sehingga maknanya utusan Nabi Muhammad ini berada dalam bahaya. Terpaksa lari. Dan Nabi SAW merasa marah kepada raja yang menolak dakwah Nabi. Apatah lagi ada yang ingin membunuh utusan Nabi Muhammad SAW. Ada yang raja itu dapat surat, maka dapat surat, dikoyak-koyakkan surat tadi. Dan dilempar di hadapan utusan Rasulullah. Utusan Rasulullah ambil surat tadi, pergi bawa Rasulullah. Ya Rasulullah, tengok ini orang telah buat kepada surat kamu. Rasulullah pun tengok surat dia dikoyak-koyakkan. Nabi angkat tangan, ya Allah, ya Tuhanku, engkau cari-carilah pemerintahan dia sebagaimana dia cari-carikan surat yang aku beri pada dia. Maka ada juga raja yang sangat baik. Dia menerima dakwah Nabi SAW. Dan termasuk juga dikatakan bahawa raja yang menerima dakwah Nabi, raja yang berada di Habsyah. Raja Habsyah yang mana dia ini mendengar Ja'far bin Abi Talib membaca ayat Al-Quran sampai menangis dia. Sehingga kan bahawa utusan Abu Jahal pun datang. Maknanya utusan Abu Jahal pun ditolak, tidak terima. Yang dia terima apa yang disampaikan oleh sahabat Nabi Ja'far bin Abi Talib. Dan akhirnya dikatakan bahawa Habsyah beriman kepada Allah. Dan ini dia Raja Oman yang bernama Jaifar dan juga bernama Abdu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan kejayaan Amru ibnu Al-As yang pandai berkata-kata. Akhirnya kedua-dua raja tadi beriman kepada Allah. Dan Rasulullah SAW melihat ada lagi raja yang perlu sampaikan dakwah. Maka raja itu bernama Hauzah ibnu Ali. Rasulullah SAW menghantar Salih ibnu Amru al-Amiri membawa surat kepada Hauzah ibnu Ali, iaitu Raja Yamamah. Maka dalam kandungan tadi, surat kandungan tadi, Nabi tulis, bukan Nabi tulis, Nabi suruh penulisnya. Kerana Rasulullah SAW dikatakan tidak menulis dan tidak boleh menulis, tidak boleh membaca. Tapi ingat, orang yang tidak boleh menulis, tidak pandai menulis dan tidak pandai membaca tidak semestinya tidak bijak. Rasulullah SAW orang yang paling bijak di atas muka dunia. Tidak ada manusia yang lebih bijak pada dia.
Kenapa Allah Ta'ala jadikan Rasulullah tidak pandai menulis dan tidak pandai membaca? Ini hikmah yang besar. Kalau Rasulullah, kata ulama sejarah, kalau Rasulullah itu pandai bijak menulis dan juga membaca, maka orang akan kata Al-Quran itu datang daripada Muhammad, bukan datang daripada Allah. Tetapi bila nak kata kok Muhammad tulis, Muhammad tak anda baca. Kok Muhammad kok yang mananya yang mengarang? Oh tidak. Maka mati hujah mereka. Namun demikian Rasulullah SAW ada penulis-penulisnya. Kadang-kadang Rasulullah suruh Muawiyah bin Abu Sufyan, kadang-kadang Rasulullah suruh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menulis surat Rasulullah SAW. Apa kandungannya? Maka dimulakan dengan nama Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Daripada Muhammad Rasulullah SAW kepada Hauzah ibnu Ali, salam sejahtera kepada mereka yang mengikut petunjuk. Sejahtera selamat sesiapa yang mengikut petunjuk. Ketahuilah bahawa agama aku akan sampai ke mana saja kaki kamu berpijak. Ketahuilah agamaku akan sampai ke mana saja kaki kamu berpijak. Oleh kerana itu, masuklah kamu kepada Islam, nescaya kamu akan selamat. Apabila kamu beriman, kamu tetap dilantik menjadi pemerintah sebagaimana sekarang. Sekarang kamu pemerintah, maknanya kalau dia beriman, dia tetap menjadi pemerintah. Maka surat tadi dibaca. Apabila surat tadi dibaca, dia balas balik raja tadi. Raja tadi suruh orang tulis. Dia pun mengatakan, alangkah baik yang indahnya apa yang kamu ajak. Ini raja balas balik. Alangkah baiknya dan indahnya apa yang kamu seru. Aku adalah penyair dan pemidato kaum aku. Orang-orang Arab gerun dengan kedudukan aku. Ini raja. Raja. Maknanya dengan kesombongan dia kata orang-orang Arab ini gerun dengan kedudukan. Oleh itu, peruntukkan untukku beberapa perkara, maka aku akan mengikutimu. Surat ini sampai kepada Nabi. Nabi kata apa? Dia nak apa? Seandainya mereka itu nak tanah daripada aku, katanya Rasulullah, aku tidak beri. Kerana Rasulullah tidak mahu mengajar orang nak masuk Islam kerana harta. Bila sampai je surat tadi, katanya baginda SAW, sekiranya dia meminta sekeping tanah daripada aku tidak akan memberinya. Kan dia sudah raja, patutnya dia tak perlu minta apa-apa. Rasulullah tahu orang ni nak ke tambah. Dia nak minta apa? Dia dah raja. Kalau nak minta tanah, dia takkanlah dia tak ada tanah, dia raja. Kalau dia minta harta, takkanlah dia tak ada harta, dia raja. Bermakna apa? Rasulullah tahu dah, dia nak main-mainkan Rasulullah. Kalau nak aku ikut kamu, mu kena beri sesuatu pada aku. Seorang raja perlukan apa? Lainlah dalam satu kisah, dalam satu hadis menceritakan, datang satu orang, ya Rasul, ya Muhammad, aku ini ketua kaum, aku ini pemimpin di kalangan kaum aku, ada tak sesuatu yang kamu boleh beri pada aku? Maka Rasulullah kata pada orang ini, cuba kamu tengok di sana. Dia pun tengok. Apa yang ada? Kambing yang begitu banyak. Orang baru bagi hadiah pada Nabi. Banyak kambing orang bagi pada. Katanya penuh padang ragu pada Nabi. Nabi kata, itu kamu nampak sana? Nampak? Itu padang ragu, itu penuh kambing. Ambillah semua. Ini ketua kaum saja, bukan raja. Ambillah semua. Maka dia pun ambil semua ramai-ramai. Dia pun jumpa kaum dia, ya qaumi aslimu, wahai kaum aku, mari kita pakat masuk Islam belaka. Kenapa? Kerana sesungguhnya aku telah berjumpa dengan satu orang manusia yang kalau dia beri, dalam hatinya dia tak ada rasa takut miskin pun. Maka mari kita pakat masuk Islam. Maka satu kaum tadi masuk Islam ramai-ramai, tapi bagi lu kambing. Lepas dapat kambing banyak-banyak, bagi jumpa. Bila jumpa Rasulullah nak masuk Islam, sahabat kata, ya Rasulullah,
sallallahu alaihi wasallam, saya berpendapat mereka itu masuk Islam kerana mereka dapat kambing, mereka dapat harta. Maknanya ini sahabat menyangkakan ini kerana dapat kambing baru nak masuk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, mereka dapat kambing, mereka masuk Islam, mereka belum lagi kenal Islam. Tetapi kalau mereka kenal Islam, kalau hari ini dapat harta masuk Islam, kalau mereka kenal Islam, mereka akan habiskan harta untuk Islam. Maka Nabi terima Islam mereka. Kenapa? Kerana rakyat-rakyat, orang-orang kampung yang dapat kambing, mereka miskin, mereka dapat kambing, mereka gembira. Tetapi Nabi tidak mengajar begitu. Bila mereka sudah masuk Islam, mereka faham ajaran Rasulullah ini, maka mereka akan daripada inginkan sesuatu sehingga menyumbangkan sesuatu untuk agama Allah. Tapi ini raja. Hauzah ibnu Ali ini raja. Dia boleh kata, ya Muhammad, kalau mu nak suruh aku masuk agamamu, apa benda yang mu boleh beri ke aku? Kedudukan benda yang mu boleh beri ke aku? Rasulullah mengatakan, ini kalau dia minta sesuatu daripada Rasulullah, seumpama tanah, sekeping tanah, Rasulullah tidak akan beri. Kerana dia seorang raja, sudah ada apa yang dia kehendaki. Maka dalam keadaan macam itu, kata Rasulullah, nanti kamu lihatlah, musnahlah apa yang ada daripadanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke Madinah. Dia tak nak masuk Islam. Rasulullah pulang ke Madinah. Maka dengan izin Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya membuka kota Mekah. Apabila berjaya saja membuka kota Mekah, Rasulullah membuka kota Mekah, Hauzah ibnu Ali yang duduk di kampung dia meninggal dunia, menemui ajal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantik pembesar setiap kaum yang memeluk Islam menjadi ketua kaum. Maknanya, maka bila Hauzah meninggal, mati, maka diganti oleh orang lain. Maka orang lain daripada penduduk kampung Hauzah ibnu Ali itu beriman. Beriman, dan Nabi tunjukkan bukti mana ketua tetap menjadi ketua macam biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang inginkan kuasa. Yang ada jadi raja tetap jadi raja, jadi pemerintah. Dan bila berjaya membuka kota Mekah, Allah Taala telah berfirman, "Iza jaa nasrullahi wal fath." Apabila datang pertolongan Allah dengan pembukaan kota Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu akan melihat manusia masuk dalam Islam beramai-ramai, berbondong-bondong masuk Islam. Maka hendaklah kamu ucap istighfar kepada Allah, minta ampun dan pujilah Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya. Dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha menerima taubat akan hamba-hambanya. Ketika berlakunya pembukaan kota Mekah, Nabi bawa para sahabat, lalu dihancurkan patung-patung berhala. Dihancurkan patung-patung berhala. Bilal ibnu Rabah ambil kapak, hancurkan patung-patung berhala yang berada ketika itu. Dan mereka masuk Islam beramai-ramai ketika itu. Ada mereka yang tak dapat lari. Lalu Nabi kumpulkan mereka. Nabi tanya, kamu fikir apa yang aku lakukan kepada kamu? Oh, dia mengatakan bahawa, dia mengatakan kamu ini di kalangan orang-orang baik. Dulu orang-orang Mekah ini yang memerangi Rasulullah. Boleh perang Rasulullah, maknanya benci pada Rasulullah. Bila Rasulullah berjaya membuka kota Mekah, maka Rasulullah kumpul mereka semua. Rasulullah tanya pada mereka, kamu fikir apa yang aku lakukan pada kamu? Mereka mengatakan bahawa engkau adalah orang daripada keturunan yang baik-baik. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang baik. Rasulullah kata, wa antumul tulaqa, kamu dibebaskan semuanya sekali. Dan mereka semua beramai-ramai masuk Islam. Maka ini berlaku pada tahun yang ke-6 Hijrah. Dan insya-Allah akan datang kita masuk dalam perang Khaybar.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.